Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak. Zul Razak dalam sesi pertama saya untuk 2022, tahun 2022 dah ya. Sedar tak sedar cepat ya. Okey, jadi kita mulakan kita punya sesi ni dengan topik pertama kita, pembentukan minda pedagang atas talian. Dan seperti biasa sebelum kita mula saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan, kejap ya, Irina pula masuk sini. Okey. Dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pembayaran asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Ya. Nama saya Zulkifli Abdul Razak. Panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dapat lebih daripada 20 tahun. Jadi lebih dahulu, sebelum kita masuk topik kita, seperti biasa kita lihat bagi mereka yang first ikut. Wassalam Kimi. Cerah muka sebab lighting saya semua set up ni dah baru balik. Sempena tahun baru jadi semua ni tukar balik. Okey, kejap. Ni jadi masalah pula dia. Okey, jadi kita lihat apa yang sedang berlaku dalam pasaran. Tumpuan semasa kita nampak pasaran tak ke mana, pergerakan sideways untuk hari ini. Tetapi pada awal minggu ni, pertengahan minggu ni semalam especially, kita nampak kekuatan US dollar selepas minit mesyuarat FOMC menunjukkan bahawa kemungkinan untuk Fed bertindak lebih agresif dalam mesyuarat yang akan datang, dalam kenyataan yang akan datang, menyebabkan kemungkinan untuk Fed menaikkan kadar faedah dengan lebih agresif lagi, mengurangkan pembelian aset dia, menyebabkan kenaikan kadar pasaran. Dan kita nampak pullback dekat pasaran indeks, kita nampak kekuatan dekat US dollar, JPY pair pun melakukan penurunan. Dan ini adalah apa yang berlaku semalam. Dan hari ini tumpuan, of course, pasaran sedang menunggu kepada bacaan NFP pertama untuk tahun ini. Ini sebenarnya adalah bacaan untuk bulan Disember, di mana pasaran menyangkakan bacaan yang lebih tinggi untuk headline figure dia, dan juga pasaran sedang menunggu sekiranya angka ni lebih tinggi. Adakah indeks akan melonjak? Saya jangkakan indeks akan melonjak untuk sementara, tetapi akan melakukan penurunan balik disebabkan angka pekerjaan yang lebih positif boleh menyebabkan Fed bertindak dengan lebih agresif. Jadi jaga-jaga sikit dengan spike pada NFP pada jam 9.30 malam ini. Maksudnya ada kemungkinan bahawa pasaran indeks akan disokong sementara apabila sekiranya angka NFP lebih positif, kadar pengangguran lebih rendah, angka headline lebih tinggi, average earnings lebih tinggi, itu boleh menyokong kepada indeks untuk sementara. Tetapi tumpuan adalah kepada kecairan pasaran. Sekiranya angka lebih positif, itu boleh menyebabkan kemungkinan untuk Fed bertindak dengan lebih agresif, lebih awal, kemungkinan untuk naikkan kadar faedah seawal Mac tahun ini. Itu yang dinyatakan dalam minit mesyuarat pada hari awal pagi Khamis. Itu yang kita nampak, di mana pergerakan dekat indeks melakukan penurunan, US dollar mengukuh, dan juga JPY adalah lebih sideways dan lebih kuat sebenarnya. Maksudnya untuk yen pair sedang melakukan pergerakan melemah semasa. Kita lihat dekat chart apa yang kita nampak sekarang. Saya kena buat benda ni, kena buat satu-satu dia. Okey, kita tengok dekat chart apa yang kita sedang lihat, apa yang kita nampak pergerakan di indeks. Ini adalah untuk US 500 . Jadi kalau kita lihat pergerakan semasa ni, kita sedang melihat satu pergerakan dengan 5 lekuk, dan berakhir dengan divergence di sini. Jadi ini adalah satu pergerakan dalam 5 lekuk. Okey, jadi ini maksudnya kita mungkin akan melihat sekurang-kurangnya pergerakan ini. Kalau dia tak ke bawah, ada lagi pergerakan ke bawah, maksudnya ini adalah decision point dia nanti di sini. Ini adalah tempat di mana sama ada kita akan meneruskan pergerakan ke bawah ataupun
kita akan ada lonjakan di sini against this low. 1, 2, 3, 4 dan 5, satu lagi high sebelum dia jatuh. Apa pun kita jangkakan there will be a reaction daripada kawasan ni selepas NFP. Jadi itu yang saya sebutkan mengenai NFP tadi. Kemungkinan untuk angka yang lebih positif melakukan pergerakan ini dan selepas itu satu lagi pullback ke bawah apabila market mula melihat kesan NFP kepada polisi. Jadi sekiranya polisi diketatkan, itu boleh mengurangkan lagi kecairan pasaran dan menyebabkan pergerakan yang dijangka. Itu map yang kita ikut sekarang dalam kesemua lukisan saya pada waktu ini. Will it move that way? Itu yang kita sedang lihat, di mana pergerakan semasa adalah penurunan dalam 5 wave ataupun dalam satu struktur motif. Jadi kalau sekiranya dia adalah motif 5, 3 dan sekiranya ini mempunyai masih lagi ada momentum ke atas, kita akan melihat 100% di sini nanti. Apapun saya tak interested untuk nak short index. Asalkan anda tak short index, saya dah sebut benda tu dah 2 tahun, 3 tahun. Saya tak akan short index. Sekiranya pergerakan ini seperti yang kita jangkakan di higher time frame, ini yang kita nampak. There will be a correction kepada movement daripada sini. Kita akan ada 1, 2, 3, 3, 4 dan 5 dan kita akan melakukan satu shallow correction kepada low ini, bukannya kepada low ini. Apa beza dia? Sekiranya ini berlaku dan kita jangkakan pergerakan ini tengah berlaku, apa yang saya sedang lukiskan sekarang, ini adalah satu pembetulan kepada struktur sejak daripada September tahun 2020 dan bukan kepada Mac tahun 2020. Apa beza dia? Sekiranya ini berlaku, itu adalah satu pergerakan yang lebih cetek dan kita akan ada penerusan pergerakan ini. Sekiranya kita melakukan penurunan yang lebih dalam dan against March 2020, itu adalah satu pembetulan yang lebih besar dan ini cuma possible sekiranya kita nampak yen punya pergerakan yang besar ni. Okey, tetapi sebaliknya sekiranya kita cuma menjangka pergerakan against September punya low, satu yang lebih cetek, ini mungkin disebabkan oleh US dollar. Itu beza dia. Sama ada kita membetulkan carta mingguan yang lebih besar ataupun kepada carta harian yang ini. 1, 2, 3, 4 dan 5, 1, 2 dan 3 kepada low ini saja. Ada beza dia, dua ni. Sama ada kita sedang membetulkan struktur March, the whole structure ini dibetulkan, ataupun kita cuma melihat satu pergerakan yang lebih cetek. Jadi beza dia, ini lebih mungkin disebabkan oleh US dollar dan sekiranya kita nampak satu yang lebih besar, yang ini 1, 2 dan 3 kepada struktur di sini, ini adalah disebabkan oleh yen. Bagaimana kita nak tahu whether kita akan ada yang pertama ini ataupun yang kedua di sini? Jadi jawapannya, adakah dia US dollar ataupun JPY? First kita lihat kepada jangkaan untuk pergerakan USD JPY. Sebelum kita pergi satu-satu aset. Jadi US dollar JPY di carta harian, pergerakan semasa ni telah melengkapkan pergerakan 3 wave. Dah masuk dalam kawasan resisten. Jadi ini boleh jatuh sama ada yang pertama
US dollar lemah, ataupun yang kedua kita akan ada JPY yang kuat. Ya, antara dua. Kejatuhan di sini boleh berlaku ada dua. Yang pertama US dollar lemah ataupun JPY yang kuat. Okey. Jadi beza dia, sekiranya kita ada US dollar yang lemah, kita akan ada wave 2 kepada struktur September 20. Sekiranya kita ada JPY yang kuat, kita akan ada wave 2 kepada struktur 0320. Itu beza dua ni ya. Jadi kejatuhan ini boleh, adakah dia disebabkan oleh US dollar ataupun JPY. Okay, now kita lihat kepada pergerakan US dollar against lain-lain kawan dia. Adakah ini disebabkan oleh sebabnya kalau JPY yang kuat, kita akan ada indeks yang jatuh dengan lebih banyak. Tetapi sekiranya kita ada US dollar yang lemah, kita akan ada indeks yang jatuh tetapi tak terlalu jauh. Jadi kita lihat apa yang boleh menyebabkan US dollar JPY ni jatuh. First kita lihat kepada yen pair yang lain. Di time frame yang sama, apa yang kita nampak contohnya kepada mungkin CAD JPY di sini Okey, kalau kita lihat kepada pergerakan semasa untuk CAD JPY ni, berdasarkan struktur semasa, apa yang kita nampak kepada struktur pembetulan di sini, ia sedang membetulkan struktur 032020. Maksudnya kita dah ada 1, 2, 3, 4 dan 5 dan kita jagakan 1, 2 dan 3. Ya. Dan sekiranya kita ada JPY yang kuat, ini akan buat pergerakan seperti ini. Sekiranya kita ada JPY yang kuat. Sebaliknya, sekiranya kita ada US dollar yang lemah, kita akan dapati bahawa pergerakan adalah seperti yang kita lukis sekarang. Okey? Jadi untuk semasa apa pun, kita masih jangkakan akan ada satu lagi kelemahan. If ini berlaku, dalam struktur ini, cuma satu sahaja lagi struktur untuk yen pair jatuh. Satu lagi. Jadi sekiranya ini berlaku, dan itu adalah sama dengan untuk indeks cuma satu lagi struktur untuk dia jatuh. Dalam fraktal yang sama. Boleh tak Kimi? Faham tak? Ya, dalam struktur yang sama, dalam jangka masa yang sama. Sebaliknya, sekiranya kita ada CAD JPY ataupun lain-lain yen pair membuat penurunan seperti ini, 1, 2, 3, 4 dan 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekiranya ini berlaku, dan kita akan ada untuk indeks membuat pembetulan kepada yang sama kepada struktur sejak Mac 2020. Itu maksud dia. Apapun setakat ini saya tak nampak pergerakan yang tadi itu disebabkan kita ada instrumen-instrumen seperti copper contohnya. Copper dah memulakan penurunan kepada struktur. Ini bukan high. Kita dah ada last leg di sini. Satu lagi kaki ke bawah. Sekiranya kita ada penurunan copper yang jauh seperti ini, di mana kita akan ada flat structure yang jauh, ini mungkin berlaku. Kita nampak lain seperti mana kita punya Barrick Gold. Ni saya nak tunjukkan Sebabnya sekiranya kita menyangkakan bahawa indeks jatuh lebih banyak,
movement semasa untuk Barrick Gold akan buat seperti ini. Dan kita akan break support di sini. Break this support. Ya. Sebab itu saya tak jangkakan bahawa kita akan ada penurunan yang terlalu banyak. Jadi sekiranya kita ada indeks yang jatuh terlalu banyak, dan ini mungkin akan break support kepada sewaktu COVID-19 punya low. Jadi ini yang saya tak nampak kenapa indeks akan jatuh terlalu banyak. Kita ada minyak, contohnya seperti minyak, ada satu lagi seperti minyak, di mana penurunan semasa, untuk penurunan semasa ni saya jangkakan kita dah ada dua ni di sini dan kita cuma membuat pembetulan yang lebih kecil. Sebab saya tak nampak benda-benda ni. Kita ada lain seperti Apple, Tesla dan juga lain-lain indeks, lain-lain saham yang saya tak nampak dead move. Contohnya seperti Apple, di mana saya tak nampak untuk struktur sekarang membuat pembetulan yang ini. Saya tak nampak bahawa ini akan buat benda ini. Kita dah ada, ini adalah untuk 03 dan ini adalah kepada September punya low yang sama tadi 1 2. Saya tak nampak dia buat movement ini. Yang saya nampak adalah kita ada 1 2 dan kita mungkin sedang melakukan pergerakan yang lebih ni 1 dan 2 untuk ke atas lagi. Saya cuma nampak this move. There is nothing yang dan movement ini adalah US dollar dan bukan yen. Unless kita ada pergerakan yang besar macam ni, then kita akan ada yen punya ni. Saya tak nampak benda ni berlaku sekarang. Tak ada sebab. Omicron mungkin kita akan ada some more lockdown dekat Europe. Malaysia pun sedang mengkaji. But secara besarnya, I don't foresee this type of move berlaku sekarang. Saya tak nampak. There is no reason untuk pergerakan ini berlaku. Yang saya nampak adalah pergerakan yang lebih kecil di sini. Dan kalau ini berlaku, itu adalah US dollar. Jadi maksudnya, untuk US dollar JPY di sini, penurunan yang kita katakan tadi, yang ini, adalah disebabkan oleh US dollar. Boleh tak UJ jatuh, indeks naik? Boleh. Sebabnya, kalau indeks naik, UJ jatuh, itu bermaksud yen adalah sideways. Dan ini memungkinkan untuk contohnya yen pair yang lain akan jumpa support di sini dan naik, bukan disebabkan oleh kelemahan yen, tetapi sebaliknya kelemahan US dollar. Maksudnya kita akan ada UCAD yang jatuh daripada level di sini yang tadi tu bukan yang ni di sini, apabila satu lagi kekuatan ataupun satu lagi kekuatan US dollar berlaku dan sama seperti apa kita nampak dekat UJ tadi, satu lagi pergerakan UJ ke atas, satu lagi pergerakan UJ ke atas memungkinkan untuk US dollar Kanada ni melakukan pergerakan ke atas, kekuatan US dollar sebelum UJ jatuh disebabkan oleh US dollar punya kelemahan di kawasan ini.
di kawasan ini, dan pergerakan di US dollar cap ni dia dah break high di sini. Maksudnya kita dah ada open structure yang ini. Kita dah ada. Jadi sekiranya anda mencari position untuk satu pegangan yang lama, anda boleh cari peluang untuk short UCAT di kawasan ini nanti apabila price sampai kat situ. Untuk shorter term, anda mempunyai setup untuk long UCAT. Sebabnya kita dah ada satu incomplete sequence ke atas dan satu pullback daripada sequence berkenaan. Jadi untuk sementara kita jangkakan satu lagi kekuatan US dollar sebelum ia mencapai zon rintangan, dan selepas itu kita jangkakan akan ada kelemahan US dollar. Jadi itu sesuai dengan pandangan bahawa kita jangkakan akan berlaku satu pembetulan yang cetek di indeks, membetulkan struktur sejak September dengan 3 wave di sini, dan membetulkan cuma struktur September pada tahun 2020 dan bukan kepada support di sini, sebaliknya kepada support kawasan ni. Jadi sekiranya itu berlaku, kita jangkakan contohnya seperti US 30 juga akan melakukan struktur yang sama, 3 wave correction ke bawah sebelum, dan membetulkan cuma struktur pada sekitar September, dan dalam kes US 30 adalah kepada struktur untuk Oktober, dan juga untuk US 100 melakukan pergerakan ini. Ini saya tak update lagi chart ya. Maksudnya kita akan ada 1, 2, 3, 1, 2 dan 3, dan sini akan ada motif ke bawah sebelum jumpa support dan naik ke atas. Jadi ini 5 wave dalam US 100 itu bermaksud untuk saham yang berkaitan dengan teknologi dijangka akan melakukan satu correction yang lebih laju. Itu bermaksud contohnya seperti Apple. Apple di sini will do acceleration ke bawah. Di sini akan buat acceleration ke bawah. Okey. Dalam struktur kalau accelerate ada dua, zigzag ataupun flat. Jadi ini lebih nampak seperti flat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan 5. Struktur ini di Apple. Boleh, Fimi? Struktur yang sama. Apple, Nasdaq, S&P 500, satu lagi ke bawah. Satu lagi. Dan ini memungkinkan Apple melakukan struktur motif ke bawah. Okey, jadi there is a possibility untuk pada malam ini, untuk contohnya untuk NFP pada malam ini, kita mungkin akan lihat 1, 2 dan 3 sebelum ini jatuh ke bawah. Dan ini kita nampak adalah 3 wave. Kita berjadikan struktur ini sebagai 3 wave dan kita akan ada struktur ini. Yang sama. Yang sama dalam Apple, Nasdaq juga untuk US dollar. Tetapi kejatuhan ini adalah US dollar. Ulang-ulang benda sama je. Dah setahun dengar saya kan Kimi. Cerita dia sama. Kita jangkakan akan ada satu struktur yang sama dan time frame dia pun sama, iaitu kepada struktur H4. Kita sedang melihat dalam daily punya struktur, iaitu menggunakan primary. Anda akan dapati chart-chart saya kesemuanya adalah sama, di mana kita sedang melakukan correction primary. Dalam primary, primary menghabiskan struktur primary yang sama. Ini pun sama. Menghabiskan struktur Y yang last sekali. UK 100 pun sama. Melakukan correction yang sama. Jadi ini adalah satu, ini saya tak update lagi chart dia.
untuk daily. Jadi satu lagi ke bawah dalam struktur motif untuk indeks, dan pada waktu ini berlaku, mark my word, anda akan nampak dalam news everything macam dunia nak kiamat. Orang akan cerita ataupun bahasa yang digunakan headline, kita ada market kejatuhan yang teruk dan apa semua tu ya. Dan itu menyebabkan ramai yang akan mencari contohnya untuk short kepada indices. Apa pun kalau anda ikuti sesi-sesi saya, anda tak short index. Ya? Kalau anda ada set up untuk short index, short yen pair. Sekiranya mana-mana yen pair mempunyai struktur, contohnya seperti apa yang kita tengah lihat untuk untuk euro JPY ya. Ini dah masuk dalam zone dia. Ya. Ini dah masuk. The thing is, saya kena tukar ini sebagai A, B dan C sebab dia melangkaui 1618 ya. Jadi ini adalah struktur flat. Ya, ini kena tukar kepada A, B dan C ataupun W, X dan Y, dan ini akan jatuh ke bawah. Nah, anda akan dengar market crash lah, apalah yang semua yang tak bagus. Itu normal. Anda akan tengok cerita yang ni dan there will be a lot of buyer, a lot of seller. Padahal ia bukannya yen. Bukannya yen. Anda tak nampak untuk yen pair accelerate. Ya, anda tak nampak. Of course dalam yang kecil-kecil kat sini, masa ni wave 3, ini adalah yen dynamic semasa ini ya. UJ pun ke bawah ya, tetapi UJ di sini ya, pada yang ini cuma this move. Ini adalah pergerakan yang wave 2 tadi ya, yang wave 2 yang ini dalam indeks, di mana kita ada 1, 2, 3 dia. 3 dalam 2. Yang last. Yang ini. Ya, UJ jatuh. Itu adalah yen dynamic. Tetapi dalam time frame M5, M15. Jaga-jaga sikit dengan benda tu. Sebabnya kita jagakan akan cuma berlaku shallow correction. Ya. Kita ada AUD JPY. AUD JPY tak break this low. Jadi tak ada peluang untuk kita nak short di sini. Tak ada. Okey. Kita ada CAD JPY. Di mana yang ini tak break low yang sama. Jadi tak ada peluang untuk kita nak short di sini. Sebaliknya, kita ada few instrument untuk US dollar seperti AUD US dollar yang kita bincangkan sebelum kita cuti sebelum ni kan. Ya, yang ada set up di sini. Sebab A ini breakout. Kita ada incomplete sequence. Dan siapa yang entry benda ni yang kita bincangkan, cumanya dia tak sampai 100%. Ini tak sampai. Ya. Kita ada set up untuk yang ini di kawasan sini. Tapi dia tak sampai truncated dan jatuh. Okey, itu adalah untuk AUD US dollar. Kita ada New Zealand dollar US dollar yang juga break this support. Break support ini dan bounce dalam 3 wave. Cumanya untuk New Zealand dollar US dollar ni, pergerakan di sini adalah pergerakan flat. Jadi tak dapat nak entry. UCAD. UCAD 3 wave di sini. 3 wave yang ini sampai. Ya, siapa yang entry ini, anda dah 50%. UCAD pun sama. Dia break high ini. Yang ini dia break ya, high di sini. Dan selepas tu melakukan 3 wave correction.
Ini yang kita ceritakan sebelum kita cuti hari itu kan. Jadi siapa yang enter untuk UCAT, ini dah 50%. Jadi anda dah lock. Selagi low yang ini, selagi low di sini bertahan, kita masih ada pandangan untuk US dollar kuat. Ingat bahawa correction semasa ni adalah 3 wave. Masih lagi 3 wave. Boleh tak dia terangkit dan terus jatuh? Boleh. Sekiranya itu berlaku, itu adalah negatif US dollar dynamic. Ya. UJ akan jatuh awal, indeks akan pecut daripada semasa. Sekiranya itu berlaku. Ya. Kalau itu berlaku dan indeks di sini, kita akan extendkan lagi. Ini akan kita extendkan lagi, maksudnya kita akan ada extension wave 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekiranya itu berlaku, negatif US dollar dynamic. Okey, apapun anda sepatutnya ada, sama ada untuk UCAT ataupun siapa yang menggunakan teknik anda sendiri untuk AUD US dollar, tetapi UCAT masuk area, ini yang masuk area untuk UCAT. Itulah entry H1. UCAT masuk area dia dan bounce daripada situ. Dan untuk ini terus naik ke atas, inilah 1, 2 dan breakout. Ini kena jadi nest 1, 2 dan ke atas. Maksudnya low ini tak boleh break. Sebab kalau low di sini break, kalau low yang ini break, ini akan jadi 3 wave. Dan kita akan ada ke bawah. Nampak tak Kimi? Jadi pada malam ini, it's very important untuk US dollar CAD ke atas. Jadi kunci kepada pasaran semasa adalah UCAD. Sebab dia sampai dekat kawasan equilibrium, 3 wave yang di sini, sampai area 100% dan bounce dia nampak seperti 3 wave. Untuk ini nak jadi trend dan kita ada positif US dollar, di mana itu menyebabkan dollar pair yang lain, AUD US dollar ke bawah, Euro US dollar ke bawah, ya, NFP pada malam ini. Ini kena jadi 1, 2 dan 1, 2. Faham tak Kimi? Tahun ni dalam sikit. Lagi dalam. Ini kena jadi 1, 2, 3, 4 and 5. Sebelum dia menghabiskan 3, 4 dan 5. Ini kena jadi 1, 2, 1, 2. Dia kena jadi nest. Sekiranya low di sini break, itu bermaksud ini adalah 3 wave. Boleh Kimi? Jadi support yang ini. Jadi kalau dia ke bawah, apa pula jadi? Kalau ini ke bawah, kita akan ada this move. Dan itu adalah negatif US dollar. Sebab ini akan menjadi 5 wave. Saya akan lukis ini, ini akan jadi 3 wave. Gegau kepala nak siapkan Excel slow-slow. Dia setiap move tu dia ada map dia sebenarnya. Waalaikumsalam coy. Ya. Jadi support yang ini tadi, support yang di sini tadi amat penting ya. So kalau support di sini break, ini akan jadi 3 wave. 1, 2 dan 3 dan ini akan menjadi benda ni. Ke bawah lagi. Jadi support ini amat penting ya. Jadi kalau ini ke bawah lagi dan itu bermaksud untuk yen pair di sini, untuk dollar pair di sini, kita akan ada pergerakan ke atas. Ya, dalam
fixed dynamic bersama dengan negatif dolar. Faham? Ya, jadi ini jadi support untuk UCAP di sini itu kunci dia. Kenapa kita jadikan UCAP sebagai reference kita semasa? Sebab cuma dia yang sampai equal leg. Kalau kita tarik Fibo, dia yang sampai equal leg. Ya? Yang lain-lain tak sampai. Ini yang sampai area equal leg. Jadi kita jangkakan 3 wave ini complete. Sekiranya support di sini break, kita akan ada 1, 2 dan 3. Dan kita jangkakan ini akan buat 3 wave ke bawah sebelum dia lonjak balik. Jadi support yang tadi itu untuk H1 iaitu di sini. Saya bukan tunjukkan kepada anda Elliott wave tau. Saya tengah tunjukkan kepada anda sequence ataupun pengiraan siri nombor. Sebab itu saya dulu cari company kini. Kalau cari programmer seorang-seorang memang payah. Saya cari company yang apa biar dia orang yang ni tapi tu kena bayar lah. Dia tak nak cari programmer seorang-seorang berasap kepala dengan kita-kita berasap kepala. Tapi kalau dia satu company dan dia datangkan dengan dia punya ni, then tu cara dia. Faham? Setakat ini lonjakan dia adalah 3. Jadi kalau support di sini break, ini cuma 3 tau. Ini akan buka 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan buka ke bawah. Kalau support di sini break. Sebaliknya, kalau support di sini bertahan, ini akan menjadi satu yang trending. Iaitu 3 dalam 3. Dan itu adalah positif US dollar. Jadi itu memungkinkan untuk US dollar JPY melakukan pergerakan ini ke atas, positif dolar. Jadi 4 kita akan habiskan di sini sekiranya itu berlaku. Okey. Jadi kita tengok apa yang berlaku pada malam ni NFP. Sepatutnya anda dah ada untuk UCAP. Sebabnya AUD US dollar tak sampai, ini tak sampai. Bounce di sini tak sampai. Bounce yang ini tak sampai. Dia tak sampai area equal leg. Sebaliknya kita ada untuk New Zealand dollar pun tak sampai. Ini adalah flat. Sebaliknya kita ada UCAP yang melakukan this correction dan lengkap 100%. Cuma bounce dia adalah 3 wave. Okey, dan lihat di sini tak ada divergence. Di sini tak ada divergence. Jadi masih ada kemungkinan ini adalah 1, 2 dan 3 dan kita ke bawah. Masih ada kemungkinan tu. Okey. Untuk ini tak berlaku, kalau anda melukis Elliott wave, anda akan lukis 1, 2, 1, 2 dan ke atas. Kalau anda beranggapan bahawa ini ke atas. Rindu coy. Jadi ini kunci dia. Di sini kunci dia. Itu kunci dia. Yang ini kena naik dan tak break. Kalau ini break, dan 3 wave. Itu 3 wave. Boleh tak dia buat 1, 2, 3 dan 1. Itu pun 3 wave dan ke bawah lagi. Kalau dia jatuh daripada semasa dan break di support, tak break support ini, 1, 2, 3 dia akan jatuh balik. Okey? Kalau ini break, tapi tak break di support. Sebaliknya, kalau dia break di support, higher chances untuk ini break. Apa kesan dia? Kalau ini break ke bawah, itu bermakna minyak dekat sini, UCAP, minyak di sini akan break high yang ini. Ini tak update lagi chart ni. Untuk daily saya tak update lagi, tapi dekat H1, H4 saya dah update ni.
ini akan break higher untuk UCAT. Itu juga bermakna untuk CAT JPY akan break high ini. Kalau dia break high ni, kita nak buat apa? Ini akan jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan kita extendkan wave 5 di sini. Sebelum dia buat correction yang lebih besar. Kalau ini berlaku, itu bermakna ini pun sama. Kita akan extendkan wave 5 di sini ke atas. 1, 2, 1, 2, 3 dan ke atas. Benda yang sama. Jadi kunci dia tengok saat malam ni kita ada NFP, data labor untuk US, kita ada data labor untuk Kanada. Kanada dijangka data yang lebih rendah, US dijangka data yang lebih tinggi dan ini menyokong untuk UCAT ke atas selepas all this accumulation berlaku. Untuk ini berlaku ke atas. Dan ini jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4 dan 5. Nampak? Jadi sekiranya tiba-tiba something mengejutkan dan kita ada breakout di sini, 1, 2, 3, ini akan jatuh ke bawah balik. Sebab first reaksi di sini adalah 3 wave. Jaga-jaga sikit dengan itu. Kalau tiba-tiba dia jatuh lepas tu panjat balik, jangan long. Anda sepatutnya long di sini. Bukan long di sini. Faham? Satu, anda jangan trade di tengah-tengah dunia. Trade cuma pullback daripada high. Pullback daripada high, bukan pullback daripada high kat sini. Pullback daripada higher high, yang ini. Okay. Low. Bukan semua lekuk boleh trade. Low, high, higher low, breakout, kita ada high high. Jadi cuma trade daripada pullback daripada high high. Yang breakout dengan 5 ataupun 9 ataupun 13 ataupun 17, 21 dan seterusnya. Don't trade di sini. Ini yang tadi tu. Anda sepatutnya yang ini. Bukannya pullback yang tengah-tengah dunia macam ni. Ini dah habis. Ini cuma 3. Kalau dia 5, dan adalah chance sikit kalau 5. Kalau nampak kat sini, ini 1, 2, 3. Tak dapat. Pullback ini anda tak dapat nak masuk. Kalau 5, ada chance lagi. Masih ada kemungkinan. Dan ini adalah diagonal. Tapi ini setakat ni 3. Anda tak masuk kat situ. So kawasan ni no zone, nothing. Dan pullback dia pun, bounce dia pun dah cecah daripada third leg, dah cecah 50%. Dan 76.4. Jadi kawasan ni anda tak masuk. Apa-apa boleh berlaku kat kawasan dekat selepas tu. Sama ada kita akan ada kekuatan US dollar ataupun kita akan ada negatif US dollar di sini. Yang pasti, market sedang being held hostage, menjadi tebusan kepada US dollar semasa. Tengok pergerakan US dollar. Ini adalah dollar index. Apa yang anda nampak untuk dollar index semasa? Sejak daripada bulan 11 tahun 2021, kita ada pergerakan ni. Kita ada pergerakan ni. Sama ada untuk map saya semasa saya jangkakan ini ke atas. Di mana kita dah habis pergerakan US dollar di sini. Okey. Tetapi boleh tak dia ke bawah lagi? Boleh? Tak nampak? Ini sideway. The whole thing adalah sideway. So, selagi dia berada dalam zon ini, apa maksud benda ni?
Apa maksud benda ni? Selagi US dollar sideways, anda tak akan nampak di indeks, anda tak akan nampak di indeks any acceleration. Dia boleh ke atas atau boleh ke bawah, tetapi pergerakan dia adalah macam ni. Ataupun habiskan struktur ini. Anda tak akan nampak pecut macam ni, wave 3. Faham? Ataupun pecut ke bawah dalam struktur motif. Selagi US dollar buat benda yang tu tadi. Okey? Jadi US dollar kena habiskan this move. Tak ada apa-apa. Market will be untuk few weeks ini, beberapa minggu ni, kita jangkakan pergerakan ini akan lebih sideways sama ada macam ni, 3 wave, ataupun dia akan berlegar kawasan ni sahaja, yang lebih sideways. Selagi US dollar tak break anything kawasan ni, masih berada dalam dalam rectangular punya ni, masih dalam keadaan ni. Mana kita punya ni? Selagi kita masih dalam kotak ini, anda tak akan nampak any acceleration dalam pasaran. Tak ada apa-apa. So, bilanya anda akan nampak wave 2 habis. Bila ini ke atas, dan kejatuhan ini berlaku. Dan pada waktu itu, UJ jatuh ke bawah, indeks naik ke atas. Indeks naik ke atas. Tapi diagonal. Ini kena berlaku. Barulah melengkapkan pergerakan pembetulan kepada struktur di sini. 1, 2, 3, 1, 2 dan 3, 1, 2, 3, 4 dan satu lagi wave 5 sebelum dia jatuh ke bawah. Siapa yang guna volume profile waktu ni memang waktu dia lah. Sideways market, volume profile. Siapa yang trade gunakan trend, sama ada anda gunakan Bollinger, anda gunakan Elliott Wave, masa ni this is not the best time. Kecuali anda pilih yang ada trend. Apa yang kita nampak ada trend? Commodity dollars against US dollar. Yang kita bincangkan sebelum kita bercuti sebelum ni. AUD US dollar, NZD US dollar CAD. Itu adalah 3 yang mempunyai trend. Ataupun crosses. GBP AUD, GBP NZD. Yang ini. Ini yang ada break. Yang break di support. High, low, lower high, lower low dah ada. Pullback dan malangnya AUD US dollar tak sampai. Kalau dia sampai naik ke atas, anda boleh trade dia. 1, 2, 3, anda boleh trade di sini. Kalau ini berlaku. Kalau ini berlaku, ingat AUD, tapi UCAD dah sampai. Jadi saya tak nampak ini buat ke atas. Kalau itu berlaku, anda boleh cari short. Selagi X ni tak break. NZD US dollar pun sama. Ini pun sama. Kalau dia buat ke atas, selagi ini tak break, anda boleh cari untuk short. Itu adalah untuk NZD US dollar. UCAD ada sepatutnya dah ada position. Okey, ini break. Okey. Saya tak nampak jam. Okey, 8 minit lagi. Kita go through satu-satu. Kita dah lihat kepada yen pair tadi dan juga dollar pair. So UCAD di situ ada set up dia. Gold tak ke mana? I've been saying that. Gold tak ke mana? Gold pun kena buat 1, 2,
1, 2 ataupun inilah 3, 4, 5 sebelum ini berlaku dan ke bawah balik. Gold tak ke mana? Gold is totally nothing. Ni gold. Sama seperti US dollar tadi. Tak ada apa-apa. Ni adalah untuk gold. Sideways. Lihat kepada gold. Kalau nak trade untuk gold punya instrumen, anda tak trade gold. Trade benda seperti ini. At least anda dah ada high di sini. Dah ada movement dia. Dah ada trend dia. Kalau nak trade, anda trade kepada instrumen seperti ini. Ya. Kalau nak trade untuk gold. Dan ini pun dah ada structure ke bawah break. Sama seperti commodity dollars tadi. Dan satu lagi ke bawah melengkapkan primary, sama seperti apa kita jangkakan untuk indeks dan juga lain-lain tadi. Ya. Jadi satu lagi structure ke bawah dalam motif, dan untuk komoditi nak melakukan pergerakan motif dua saja. Sama ada dolar yang kuat ataupun yen yang kuat. Kita dah establish tadi everything is about US dollar. So satu lagi ke bawah sama seperti indeks, satu lagi ke bawah, okey, dalam structure primary sebelum ini berlaku. Benda yang sama. It's better untuk tunggu yang ini berbanding untuk anda nak masuk kepada gold tadi. Ya. Sebab gold adalah sideways. It's better untuk trade ini berbanding dengan gold. It's better for untuk structure yang ini berbanding dengan gold. Okey, bila gold nak naik? Bila ini sampai equilibrium. Benda sama je, 1, 2 dan 3. Benda yang sama. Sama juga seperti untuk copper. Sama. Ya? Bila copper, bila saham, bila US dollar nak jatuh balik, bila structure lengkap. Bila structure ini lengkap ke bawah. Benda sama. Bila Apple nak naik, bila yang ini sampai naik ke atas, benda sama. Sebab itu saya nampak Apple cuma melakukan structure ini. Pembetulan kepada structure ini. Di mana kita ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Saya tak nampak Apple buat macam ni. Yang besar. Dan membetulkan structure ini. Saya tak nampak Apple melakukan structure yang ini. Faham tak? Sebab kalau Apple melakukan structure tu, boleh. Saya cuma nampak Apple melakukan flat sebelum naik ke atas. Cuma kepada support ini. Jadi maksudnya Apple masih ke atas. Sebab kalau ini melakukan structure ini, dan anda akan dapati news-news yang tak bagus. Ya. Isnin, Selasa, Rabu minggu depan, expect news tak bagus. Expect untuk indeks semua jatuh. Okey? Mungkin malam ni NFP bagus, menyebabkan ini ada reaksi. Tetapi ini masih lagi ke bawah. Wave 3 waktu ni, news semua tak bagus. Faham? Sebab itu adalah yen dynamic. Cuma satu structure M15, M5. News semua tak bagus. Tengok. Minggu depan Isnin, Selasa, waktu ini berlaku. Ya, kejutan dia. Kita ada kenaikan ke atas. Satu saya tak nampak, this one will do this. Okay. So, apa maksudnya? All this memberikan kita ruang dan peluang. Jangka pendek, anda sepatutnya dah ada UCAP,
Untuk trade untuk shorter term, I don't see anything pada waktu ni kecuali GBP AUD, GBP AZD. GBP ni dah GBP AUD dah break high. Ni baru saja break high. Jadi pullback yang ini anda boleh cari peluang untuk long. Tapi shorter term, very shorter term. Sekiranya anda nampak 3 wave correction, ini bagi mereka yang trade M15, M5. Ini dah break. Dan di higher time frame, ini dah ada sequence. Ini dah break. Jadi untuk shorter term, bagi mereka yang trade M5, M15, 3 wave correction. 3 wave correction di sini. 1, 2, 3, anda boleh cari peluang untuk long. Untuk shorter term, bagi mereka yang trade intraday, scalping. Tapi nak scalp GBP AUD tak kena. Dia punya spread tu besar. GBP NZD pun sama. Ini lagi lah. Ini dah break awal. Okay. So, any 3 wave yang kecil kat sini anda boleh trade untuk intraday trader. Untuk intraday trader. Okay. Kalau anda seorang yang ni, yang swing trader, anda tunggu untuk nak short GBP AZD apabila US dollar, apabila UCAD sampai dekat 1618. 100%. Ya, apabila US dollar mula lemah. Ini. Apabila ini sampai kat 100% kat sini. Ini sama dengan UCAD sampai kat 100% kat sini. Saya tak letakkan lagi box dia, tapi this 3 wave. Itu adalah kelemahan US dollar nanti. Yang ini, apabila ini sampai ke 100%. Kita juga ada Euro AUD yang ke atas. Ini tak dapat berlaku kalau US dollar kuat tau. Sebab kalau US dollar kuat, ini tak dapat berlaku kalau US dollar lemah. Sebab kalau US dollar lemah, AUD akan boleh jadi kuat kan. Tapi Euro AUD ni naik ke atas. Jadi kita jangkakan akan ada pergerakan ini. Boleh? Okay. So, apa pun, the big picture, kita sedang jangkakan satu lagi kekuatan US dollar, di mana itu membolehkan untuk AUD US dollar melengkapkan pergerakan ini, dan itu membolehkan untuk US dollar JPY melengkapkan pergerakan ke atas, dan membolehkan untuk indeks melakukan correction di sini. Melengkapkan this correction. Waalaikumsalam, Pian. Selamat tahun baru. Okey, itu adalah apa yang the current view semasa gambaran semasa choppy market. It is very choppy. Very choppy market. Selagi US dollar menguasai pasaran, anda akan dapati pergerakan yang macam ni. Ya, anda akan dapati pergerakan yang macam ni. Selagi US dollar holding the market, selagi tu anda akan nampak pergerakan yang macam ni. Bila je kita nampak trend? Bila US dollar punya kekuatan habis dan anda nampak untuk correction dekat indeks ni pun habis. Apa yang kita nak trade? Ya? Sekiranya correction ni habis, saya akan cari untuk indeks this correction. Habis, saya akan cari untuk indeks, saya akan cari untuk yen pair ke arah long. Ya? Bukan sekarang. Ya? Bukan sekarang. Anda tak pergi short indeks. Itulah. Kita dah cerita gold tak tentu hala dari bila, Pian? Dari bulan 8
tahun lepas. Daripada apabila gold tu dah sampai kat kawasan ni, di sini. Bila pergerakan ini berlaku. Wassalam, Bat. Ada siapa-siapa boleh kontak Aizat tak? Suruh dia jawab PM saya. Aizat. Nak bagi duit pun susah. Bukannya nak minta duit, nak bagi duit kat dia. Okey? Okey, kita break dahulu dan kita sambung balik selepas ni, ya. Kita break sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lepas ni. Okey. Santi, Pian. Okey. Okey. Jadi kita simpulkanlah apa yang kita ni. Jadi ada soalan daripada Acoy tadi, dah boleh tak short untuk yen pair? Satu-satunya yen pair yang saya nampak mempunyai incomplete sequence Euro JPY. Kalau anda lihat kepada pair-pair yang lain, tak ada sequence. Maksudnya kita dah buka yang ini. This structure dah ada ke bawah, di mana apabila Euro JPY break out dan tak cecah lagi 100%. Tetapi kawasan short dia adalah kawasan di sini. Ini kawasan short dia. Dan ini bukannya 1, 2, 3, 4, 5. Inilah W, X dan Y. Dan ini adalah satu structure satu structure flat. Sekiranya Euro JPY breakout support di sini tak cecah 100%. Sekiranya ada nampak 3, 4 dan 5 breakout dan bounce. Itu teknik 3711 lah kalau pakai teknik ni, ya. Sekiranya tak cecah 100%, dan ini boleh short. Sebaliknya kalau dia cecah 100%, dia tak ada sequence lagi. Happy New Year, Ming Yong. Okey, itu adalah Euro JPY. Beza Euro JPY dengan GJ. Nampak tak GJ? Ini adalah untuk GJ. Structure semasa untuk GJ ni, ini high dia. Jadi anda tak ada sequence. Faham tak? Sequence siri pergerakan. Siri pergerakan macam ni. Dia tak ada sequence. Ini tak ada. Ini baru satu. Ini baru ini. Sebaliknya untuk EJ tadi, EJ dah ada. Untuk GJ, GJ baru macam ni. Dia tak ada siri. Dia tak ada trend ke bawah. Dia tak ada. Dia boleh terus ke atas. Boleh. Ini 3 wave dan habis ke atas. Faham tak? Ini adalah GJ. Kita tengok yang lain. Rule pertama ada cari ada tak siri pergerakan untuk katakan trend tu ada. Ini pun sama. Ini higher high. Okey, anda baru saja ada 1, 2. Itu beza dia. Sebaliknya EJ high di sini untuk EJ. Tengok ini adalah untuk EJ. Ini tak buat higher high. Yang ini. Jadi kita dah ada 1, 2, break. Tak cecah 100%. Jadi dia ada incomplete sequence. Cumanya pergerakan di sini adalah pergerakan flat. Instead of trading yen pair, a better trade yang saya sebut sebelum kita cuti hari itu, kan 2 minggu lepas, adalah kepada dollar pair. AUD US dollar, NZD US dollar CAD, yang sampai cuma US dollar CAD. Yang lain-lain tak sampai. So ini adalah sekiranya pergerakan ini break tak cecah 100%, marginal dia break sikit je, 1, 2, 3 anda boleh cari untuk short. Itu adalah untuk EJ. Okey. Kalau terlepas tak apa. Sekiranya AUD US dollar breakout, benda sama. Breakout 5 wave
tak cecah lagi, 1, 2, 3, selagi dia tak sampai, anda boleh short against this high. AUD US dollar. AZD US dollar pun sama. Kalau breakout, tak sampai lagi 100% sini, 1, 2, 3, break dia kena 5, anda boleh short. Itu trading dekat H1, dekat M5, M15 yang ini. Okey, sama juga dengan UCAD. Benda sama. Sekiranya ini breakout, break dulu tak cecah 100%, 1, 2, 3 anda boleh cari untuk long, untuk shorter term, untuk shorter time frame. Boleh buat, coy. Okey, sebab itu GJ dia tak ada lower low. Sebaliknya untuk EJ ada. Tu beza dia, sebab pullback untuk EJ adalah bukan daripada high-high. Dia dah ada low-low sini. Sebaliknya GJ ni, ini high-high dia. Low, ini boleh jadi 3 wave dan habis di sini. AJ kalau dia breakout ke atas dan nak sell, tak ada. Ini pun sama. Ini high-high dia. Ini baru macam ni pian. Dia tak ada incomplete sequence. Sebab tu dia tak ada set up untuk sell. Hala 7 dia short term ke bawah, tapi dia tak ada set up. Dia tak ada ni. Dia tak ada high, low, lower high. Dia tak ada benda ni. Dia baru saja high, low, lower high. Dia belum ada lower low. Kalau dia break ini tak sampai 100%, break 1, 2, 3, 4, 5, A, lepas tu dia naik balik, ataupun 1, 2, anda boleh short. Itu baru boleh short. Incomplete sequence. Yang pertama rule dia dalam trading trend adalah sequence dia. Dah ada tak sequence, siri dia. Nombor 2, complete tak complete. Kalau dia tak complete 1, 2, 3, dah ada sequence breakout dalam 5, 9, 13, dan anda boleh long. Tak dapat. Hala 7 dia ke bawah. Cuma untuk setup saya tak ada. Tapi kalau teknik anda ada, dan anda boleh pakai. Tapi kalau dalam 3711 dia tak ada incomplete sequence. Kalau ini break, then mungkin. Kalau dia ke atas tak dapat. Kalau ini, then anda ada incomplete sequence. Dan bagus kita ada high, low, higher, lower high, dan kita ada lower low. Dan ini anda tahu sebab dia ini adalah wave 1. Wave 1 biru. 1 biru. Ini 2. Dan anda boleh cari untuk short. Kalau dia buat ini, boleh. Nampak? Jadi sequence kat sini, ini adalah 1 merah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia nak break ke. Dan itu adalah 1 biru. Jadi 1, 2, 3. Itu je fractal. Fahamkan fractal, anda tak lari. Saya akan banyak guna fractal punya chart. Dan saya dah standby chart semua. Cuma saya tak pakai lagi. Lepas ni anda tak akan nampak elite wave dah. Untuk 3 bulan pertama ni kita masih gunakan chart ini. Masih gunakan chart elite wave. Selepas ini, anda tak akan nampak chart elite wave. Anda akan nampak chart saya tulis macam ni. Ini adalah 1. Apa kejadahnya? 1, 2, 3, 4, 5, correction 1. Ini 2. Ini 3. Complete. Naik balik. Anda akan nampak chart fractal. Anda akan nampak chart sequence. Anda tak akan nampak chart fractal. Anda tak akan nampak chart elite wave selepas ni. 3
3 bulan ni tolong hadamkan semua ni 3 bulan ni. Kalau ada rakan-rakan yang belum pernah ikut, ajak biar faham yang ini dahulu. Nanti tengok chart sequence tu, kalau anda tak faham Elliott wave, pening kepala. Ya, saya cuma letakkan nombor. Saya tak letak macam ni, saya akan letak semua nombor. Dia tak ada ABC dah. Itu bagi mereka yang nak buat programming, dia akan jadi macam ni. 1, 2, 3, 1, 2. Faham? Dia akan jadi macam tu. Sini akan jadi 1, 2, 3, 3. Dan ini adalah sequence untuk correction. Dan kita jangkakan akan ada 3 kat sini. Cuma nombor je. Dia tak ada ABC, W, X, Y, tak ada. Dia semua nombor sahaja. Boleh? Lagi cepat. Tapi untuk nak faham chart itu, anda kena faham chart ini dahulu. Dan chart yang satu lagi tu lagi simple. Anda nak update chart pun tak sampai 10 minit. Boleh buat semua chart ni tak sampai 10 minit. Cuma nak sync dengan ada pair je. Kalau sini 7, kalau sini angka 7, macam 1, 2, 3, 1, 2 dan kiraan dia 7, semua kiraan lekuk dia adalah 7. Anda akan synckan dengan pair-pair yang lain. Anda akan tahu yang mana leading, concurrent, mana yang lagging. Dia simple, jadi amat-amat simple. Sebenarnya sistem ni simple je. Dia benda tu, tapi anda kena faham benda ni dahulu. Then anda akan masukkan sequence sahaja. Siapa yang pandai programming benda ni, dia boleh automate tau. Siapa yang dah buat anda tahu. Kan Kimi? Ya, tapi ambil masa lah untuk nak buat dia. Tapi kalau anda dah faham konsep dia, saya tunjukkan benda ni Sorry, saya terpaksa buka trading view sebab saya dah ada ini bagi mereka yang ada trading view saya, anda nampak benda ni. Saya tunjukkan apa yang ada. Dia everything is actually alah, mana pula dia punya nota ni. Okey. Setiap ni ada map dia tau. Everything ni dia ada map. Contohnya apabila kita ada dia map tau. Everything ni map. Contohnya katalah kita sedang lihat indeks ni sedang membuat ni kita cerita pasal wave 1 sahaja. Sekiranya anda nampak wave 1 di mana lekuk 1 dekat indeks adalah diagonal dan pada masa yang sama anda dapati US dollar JPY membuat struktur motif. Ini boleh jadi motif sama ada dolar adalah motif ataupun yen adalah lemah. US dollar JPY boleh ke atas dengan motif yen adalah lemah. Dan ini mempunyai struktur ni. Jadi apa map dia di sini? Dia semua satu-satu je. Dia tak ada lain. Jadi kalau ini kita tahu euro US dollar buat benda ni. GBP US dollar buat benda ni. Dan itu adalah positif US dollar. Dengan fixed dynamic. Dia map je. Dia map satu-satu. Jadi instead of saya letak A, B dan C, dia semua nombor je. Dan anda boleh programkan nombor tu. Bagi siapa yang reti buat programming, anda boleh buat nombor-nombor ni. Ini adalah untuk wave dan anda boleh jangkakan untuk dolar sama ada ini adalah 1 ataupun A ataupun yang lain-lain. Faham? Dia semua programming ataupun ini adalah 5.
Kalau sini 5, sini tak akan buat motif. Faham? Kalau sini 5. Dia satu-satu-satu je. Dia semua, dan anda boleh jangka next. Yang penting seterusnya apa. Tapi dia cuma boleh dibuat menggunakan chart sequence, bukan menggunakan chart elliott wave. Kepada bentuk dia dan Fibonacci, itu je. Kita kan banyak guna chart yang ini dalam kita punya dalam discussion kita tahun ini. Tapi 3 bulan pertama ni saya masih gunakan chart elliott wave. Jadi ikut 3 bulan tahun ni, yang pertama ajak kawan-kawan dulu, sebab saya tak akan ulang topik ni selepas ni. Boleh? Okey. Jadi kita habiskan untuk analisa secara besarnya. We are expecting masih ada kekuatan dolar, dan itu boleh menyebabkan indeks melakukan correction yang lebih shallow. Itu Jadi sekiranya anda nampak untuk breakout ke bawah untuk AUD, US dollar, New Zealand dollar, breakout ke atas untuk UCAD, bounce dia, anda boleh ambil peluang untuk nak ikut balik untuk kekuatan US dollar. Euro JPY, lain-lain tak ada. Okay, so market is held hostage by US dollar, di mana US dollar index tadi kita nampak pergerakan yang lebih sideways. Okay, jadi kita cover topik kita pada malam ini.